Itu dia. Kita dah buat tadi. Ada lagi ke nak masuk? Okey. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey. Soalan nombor 2, menyiapkan satu sel tumbuhan. Kat sini dia cakap, apakah komponen Q? Okey, apakah komponen Q? Okey, dia tengok vacuum. Vacuum yang mana? Yang ni kan, kita tulis vacuum. Vacuum ni mengandungi subsel. Dalamnya ada air, garam mineral, stok macam stok gitu Okey. Mitokondria yang mana mitokondria? Mana mitokondria? Ella? Yang bawah Q tu. Bawah Q. Okey, good. Ni adalah mitokondria. Ni mitokondria. Okey, Q apa? Kloroplas. Q ni adalah kloroplas. Jawapannya. Kita ni adalah kloroplas. Ni mitokondria. Jasad Golgi yang mana? Jasad Golgi. Bawah Sebelah Q. mitokondria. Bawah mitokondria. Macam tak betul kan? Dia macam bersambung-sambung. Ni nampak? Jasad Golgi dia tak sambung. Ini macam bersambung kan? Dia kalau bersambung ni bukan ni. Jasad Golgi dia mesti macam ni. Ini. Ujung dia ada. Okay. Dia tak sambung. Antara satu dengan lain ni dia tak bersambung. Ini macam jalinan endoplasmik licin jalinan endoplasmik licin. JEL. JEL ni untuk apa? Tengok JEL untuk apa? JEL. JEL ni untuk sintesis L. Untuk sintesis apa? L? Untuk sintesis. Okey, dia juga untuk D. D maknanya detoksifikasi. Okay. Kalau jasad Golgi kita dah tahu dah. ppm, betul tak? Apa dia ppm? Apa dia ppm? Siapa ingat ppm? Packaging. Processing, packaging, and Modified. Modified. Okey, ppm kita tahu dah. Jasad Golgi mestilah packaging, processing, packaging, and modifying. Kita dah tahu. Mitokondria. Untuk apa? Okey, mitokondria untuk apa? Mitokondria. Untuk apa mitokondria? A for apa? A for? Bekerja ATP. ATP. Okey, ATP melalui respirasi sel. L ni untuk respirasi sel. Okey, itu mitokondria Okey, kloroplas kita dah tahu untuk apa kloroplas? Kloroplas. Okey, untuk apa kloroplas? Menyerap cahaya matahari. Serap cahaya matahari. Okey, serap cahaya matahari untuk
Jalankan Fotosintesis. Fotosintesis. jalankan fotosintesis. Iaitu dia akan tukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Kimia. Itu jawapannya. Kita tengok soalan nombor 3. Antara berikut manakah benar tentang struktur X? Apa X ni? Kita namakan dulu apakah X? Apakah X? X apa? Ni animal cell tau. Sel haiwan. Lapisan paling luar sekali apa? Amalina? Tak tahu. Diba tak boleh. Mikrofon dia tak ni. Balkis. Hello? Farahim? Okey. Cikgu hasillah jawapan iaitu membran plasma. Okey, apa dia membran plasma ni yang kita lukis ni? Yang cikgu lukis ni adalah phospholipid bilayer. Kemudian cikgu lukis carrier protein, protein pembawa. Kemudian buat lagi phospholipid bilayer ataupun dua lapisan phospholipid. Kemudian cikgu buat core protein. Core protein macam ni je. Ini adalah membran plasma. Manakah benar tentang struktur X? Dia hanya membenarkan air saja melaluinya. Hanya ni yang menyebabkan dia salah. Dia membenarkan semua bahan melalui. Ni semua yang menyebabkan dia salah. Dia tidak membenarkan mana-mana bahan juga salah. Tidak. So dia adalah membenarkan bahan tertentu melaluinya. Sebab itu sifat dia adalah ketelapan memilih. Dia memilih mana yang boleh lalu melaluinya. Ketelapan memilih. Ni ya, sebenarnya kita ada kolesterol. Ada kolesterol dia akan menstabilkan membran plasma. Okey. Kemudian dia ada bahan-bahan yang boleh lalu dekat protein pembawa, yang boleh lalu dekat protein liang. Ini protein ni liang dia kan? Ini protein liang. Ini protein pembawa. Ini dua lapisan fosfolipid. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Seorang murid merendam sebiji telur di dalam larutan garam tepung. Selepas beberapa hari didapati telur itu menjadi masin. Antara pernyataan berikut manakah menerangkan pemerhatian tersebut? Okey, kenapa dia telur tu jadi masin? Kulit telur adalah telap terhadap larutan garam. Partikel garam memasuki telur secara pengangkutan aktif. Larutan garam tepung adalah hypertonik terhadap kandungan telur. Partikel garam boleh meresap melalui kulit telur dan membran plasma. Okay, kalau telur tu kita tengok ada kulit telur, kemudian dalam baru ada membran dia. Ada membran kalau kita rebus telur tu kan. Okey, so jawapannya adalah partikel garam boleh meresap melalui kulit telur dan membran plasma. Sebab itu telur jadi masin. Kalau telur garam tak boleh masuk, macam mana telur nak jadi masin? Istilah sebab partikel garam boleh meresap melalui kulit telur dan juga membran plasma. Okey. Kemudian
Ada lagi satu ialah larutan garam tepung adalah hypertonik. Kita tulis hyper, ingat tak? Cikgu tulis hyper. So hyper maksudnya adalah extra, lebih concentrationnya lebih, ataupun water exit, water to exit. Water exit mana water keluar daripada mana? Keluar daripada telur tersebut. Itu yang menyebabkan dia lebih masin. Okey, so jawapannya adalah B. Okey. Kita tengok soalan nombor 5. Dia cakap deformation, pembentukan maltosa daripada molekul P dan Q. Okey. Ini adalah maltosa adalah disakarida. Jadinya dia sakarida. Dia adalah dua daripada monosakarida. Monosakarida dia satu. Kalau disakarida dia dua. Kemudian nanti kita akan ada polisakarida. Okey, kita tengok dulu macam mana kita nak ingat. Ni. Kita tengok mula-mula kalau kita buat semua mesti ada glukosa. Di sini untuk glukosa. Mesti glukosa semua. Okay. Kemudian kita campur dengan apa? Kita untuk dapatkan maltosa. Maltosa ni. Okay, kita dapat maltosa. Ni jika kita tambah gula juga. Glukosa juga. Okay, kemudian kita tengok kita nak dapat laktosa. Sini kita mesti ada galaktosa. Senang je. Galaktosa, sininya laktosa. Satu lagi ialah sukrosa. Jadi yang belum guna adalah satu lagi fruktosa. Nampak tak? Ni monosakarida ni. Ada 3 jenis monosakarida iaitu glukosa, fruktosa dan galaktosa. Okey. Kat sini maltosa. So maltosa kita dah tahu glukosa campur glukosa. Kalau ini pula glukosa campur fruktosa adalah sukrosa. Glukosa campur galaktosa ambil ni jadi laktosa. Okey, yang ini tak ada kaitan. Sekejap. Tadi macam ada orang nak masuk. Okey, ambil. Okey. Okey, Raja menunjukkan proses sintesis enzim. Apa yang berlaku jika tiada organel T? Tiada organel T. Okey. T tu apa? T tu yang biji-biji ni. Tu T dia. Kalau ini namanya JER, jalinan endoplasmik tasa. Tasa ni dia nak angkut protein. Kan apakah jika tidak organel T tidak ada? T ni adalah, namakan dulu T, biji ni apa namanya? Ribosom. Ribosom ni adalah untuk sintesis protein. Okay, setelah dia dah sintesis, sebenarnya dia mula daripada nukleus. Kat nukleus ni ada DNA. Dia ada DNA.
Jadi DNA dapatlah RNA. RNA satu lisin. Lepas tu dia keluar. Keluar. Barulah dia akan buat protein ni. Dia terjemahkan. Ada 3 apa tu? Base nitrogen 3 tu dapat satu kod. Okey. Kemudian dia akan menjadi vesicle angkutan kat sini. Diangkut protein yang dalam spesies tu masuk kat sini. Kemudian dia pergi dekat jasad Golgi. Sebab tengok jasad Golgi dia tak bercantum Dia satu-satu. Ini jasad Golgi. Jasad. Jasad Golgi ialah PPM. Processing, packaging and modifying. Sebab tu modifying dulu baru packaging kan. Ni baru packaging. Ni baru vesicle rembesan Okey, maksudnya dia modify daripada protein tadi jadikan enzim. So, dia dekat T. So, kalau T, enzim tidak dapat disintetiskan Sekejap, tadi macam ada bunyi kawan kamu nak masuk. Betul ke? Okay, nampak skrin cikgu tak? Nampak skrin cikgu tak? Okey. Okey, Raja 5 menunjukkan baju kemeja dan kesan darah dibasuh dengan deterjen yang mengandungi enzim pada suhu yang berbeza. Ini kesan darah. Kemudian suhunya. Maknanya ni. Maknanya kotorannya telah dapat ditanggalkan. Dengan enzim dan suhu dia. Okey. Suhu kita ambil lah paling optimum. Kita ambil suhu paling optimum. So, suhu optimumnya adalah 37. Ada 2 jawapan pula. Nak ambil mana ni? Protease ke lipase? Apa ada kat darah? Darah ada apa? Okey, apa ada dalam darah? Protein. So, kita pakailah protease. Ini dia Okay, kita tengok soalan ni. Ini adalah satu fasa semasa meiosis. Satu fasa semasa meiosis. Okay, kita tengok macam hari tu awak punya kertas 2 tu awak macam silap sikit soalan nombor 11. Dia tanya proses jenis pembagian sel. Bandingkan jenis pembagian sel. Awak bandingkan fasa. Tengok betul-betul dia cerita pasal fasa ke, dia cerita pasal dia nak tanya soalan pasal pembahagian sel. Kalau pembahagian maknanya mitosis, meiosis. Kalau fasa, barulah Pak Mat tu fasa, metafasa, anafasa, telofasa. Okey, tengok sini meiosis. Sebelum tu kita retest sedikit kembali tentang meiosis. Apa itu meiosis? Meiosis ialah penghasilan gamit. Proses penghasilan gamit. Okey, di mana dalam proses ni ada berlakunya proses pindah silang proses pindah silang Berlaku kat mana? Berlaku dekat testis untuk hasilkan sperma. Ni testis. Hasilkan sperma. Berlaku di mana? Di ovari. Hasilkan ovum. Berapa anak yang terhasil? Anak sel dia 4 anak sel. Okey, apa lagi? Berlakunya pindah silang. Boleh menyebabkan apa pindah silang? Variasi. Variasi. Okey. Okay, tengok. Barulah kita ceritakan apa fasa dia ni. Fasa apa ni?
Pak Mat. Kita tengok apa ciri dia. Apakah perlakuan kromosom ni? Kita tengok apakah perlakuan kromosomnya. Apa perlakuan kromosomnya? Kromosomnya tengah apa kat sini? Kromosom tengah apa ni sekarang? Ini fasa apa? Fasa apa dia? Siapa nak cuba? Fasa apa? Okey, meiosis 1 ke meiosis 2? Meiosis 1 ke meiosis 2? Kalau ada 2, dia meiosis 1. Kalau ada 2, dia meiosis 1. Orang nampak ni ada 2 kan? Dia meiosis 1. So, sekarang ni dia duduk kat tengah-tengah, iaitu metafasa. Metafasa 1. Sebab apa 1? Sebab sini ada 2, jadi dia metafasa 1. Okey, apa itu metafasa 1? Kita tengok gambar. Gambar ni kromosom. Kromosom apa? Kromosom homolog. Ini kita panggil kromosom homolog lah. Kromosom homolog tersusun. Kromosom tersusun di satah hati istawa. Okey. So, apa kesannya? Kesannya daripada fasa ini ialah bilangan kromosom dalam sel anak menjadi separuh. Ini dia jawapannya. Kita tengok yang ni. Menghasilkan variasi ini adalah pindah silang. Pindah silang ni semasa mana? Semasa profasa 1. Profasa 1 ingat tak? Itu untuk proses pindah silang. Profasa 1 juga adalah untuk berpasang-pasangan. Berpasangan. Dia akan jadi bivalent. Jadi bentuk tetrat. Yang penting. Kemudian kita tengok tadi jawapannya ini. Kemudian menyebabkan pindah silang berlaku antara kromosom homolog. Ini adalah profasa 1. Menghasilkan sel anak yang mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. Ini adalah mitosis. Tak ada kaitan. So, jawapannya adalah C. Okay. Soalan nombor 9. Seorang maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri seorang kanak-kanak yang mengalami kecacatan genetik. Mata sepet. Anggota badan memendek. Dahi dan dagu merosot. Dahi dan dagu merosot. Okey, namakan dulu ni penyakit apa? Mata sepet. Okey. Tolong kasih cikgu. Cuba. Ada? Nak cuba? Cepat. Ada siapa nak cuba? Farahin? Tak ada. Dia tak dengar suara cikgu. Balkis? Siapa cakap tadi? Okey, apa jawapannya? Apa nama ni? Penyakit apa ni? Ada dekat pendidikan khas. Siapa dia? Penyakit apa? Penyakit apa? Down ke? Syndrome Down. D-O-W. Syndrome Down. Ini ada berapa ni kromosom cikgu lukis? Ada berapa kromosom cikgu lukis? Ni ada berapa kromosom ni? Ada 3. 3 kromosom ke berapa ni?
Sepatutnya ada 2, dia ada 3 kromosom. Kromosom ke berapa ni? Ke 21. Sindrom ke 21. Okey, kenapa berlakunya sindrom Down ni? Yang tadi mata sepit lah, terencat akal, dia ada masalah jantung, kaki tangannya pendek, anggota badan tu pendek, dia memang rendah sikit. Okay, ini sebab apa? Sebab kromosom tu gagal berpisah, ataupun non-disjunction, non-disjunctive. Okay. So, gagal berpisah, separate. Gagal. Fail to separate. Semasa anafasa 1 atau anafasa 2. Yang penting dia cell separate during anaphase. Anaphase 1 or 2. Ataupun kita boleh cakap juga meiosis 1 atau 2. So, kat sini jawapannya kromatik kembar tidak berpisah semasa anafasa 2. Okey, kalau oleh kerana dia pakai kromatik, maka anafasa 2 lah. Kalau dia pakai kromosom tidak berpisah, maka dia anafasa 1. Okey, itu dia. Dia punya kromosom ni, total dia 47. Kromosom dia 47. Ini adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom. Sebab ada S2 cikgu hurufkan besar. So, sindrom. Apa saja yang bermula dengan sindrom, dia adalah mutasi kromosom. Patutnya kita ada, kita ada berapa? 46 kan kita punya kromosom. So, bila kita mengalami meiosis, kita bagi 2, kita akan dapat berapa? 23 kromosomnya. Dapat 23 kromosom gametnya. Ni gamit. Kita akan dapat spermanya ke, ovumnya ke, kita akan dapat 23 kromosom. Tetapi ketika sindrom 46 ni sepatutnya bagi 2 dapat 23 kan? Sepatutnya dapat 23 tapi dia kurang 1 iaitu 22 ataupun lebih 1 iaitu 24. Okay, bayangkan yang 24 ni senyawa dengan ni gamit yang tak normal yang tak normal. Ni pun gamit tak normal. Yang normal yang 23. Misal kata 24 ni dia bersenyawa dengan gamit yang normal ni 23. Dia akan hasilkan 47. Okey, dia dapatlah sindrom Down. Ataupun sindrom Klinefelter. Cumanya yang ini sindrom Down berlaku pada kromosom ke-21. Kalau sindrom Klinefelter berlaku pada kromosom ke-23. Okey. Kita tengok soalan nombor 10. Raja 7 menunjukkan model tulang rusuk untuk menerangkan mekanisme pernafasan manusia. Apa yang berlaku apabila tulang rusuk berubah daripada situasi X ke situasi Y? Ini tulang rusuk ni senam tau, senam tulang dada kita. Maknanya gambarnya macam inilah. Maknanya tengah gini. Iaitu ni tulang belakang. Ni tulang rusuk lah. Ini ada tersenam tulang dada kita. Kalau kita tengok gambar ni, jadinya dia tengah apa ni? Dia tengah tulangnya tengah setengah ke bawah. Tengah turun ke bawah. Jadinya kalau tulangnya tengah turun ke bawah, kalau tarik nafas, tulang kita naik ke atas kan? Jadinya ini adalah tarik nafas yang bawah ni.
Sebab senyumnya naik ke atas kan. Daripada dia turun ni, dia naik atas. Jadinya sini adalah ni tarik nafas, ni lepas nafas. Okey. Apakah berlaku kepada tulang rusuk berubah dari situasi X ke situasi Y? Kita tengok. Y. Y berlaku sedut nafas. Betul lah tu, tarik nafas kan betul. Rangka rusuk berat ke atas dan ke depan. Betul. Okay, kalau nak tarik nafas, tekanan dalam mestilah rendah. Bertambah tak boleh masuk. Mesti rendah. Kurang. Isi padu rongga torik bertambah ke berkurang? Mestilah bertambah. Ini hukum fisik. So jawapannya adalah 1 dengan 4. Ingat kalau ingat tarik nafas, cikgu ada tulis macam ni. Tarik nafas. So tulang rusuk ke atas dan keluar. Ke atas dan keluar. Kemudian apa? Isi padu rongga toraks ni bertambah. Tekanan pun tekanan dia akan berkurangan lah. Okay. So jawapannya adalah 1 dan 4. Di 11. Terdapat jaringan kapilari darah di bawah kulit. Lamelan nipis, okey, C di bawah kulit. Yang pakai kulit bernafas adalah katak. Betul tak? C katak. Di bawah kulit. Okey. Lamina nipis dan dibekalkan dengan banyak kapilari darah. Lamina nipis dan dibekalkan dengan banyak kapilari darah. Lamina ni ada kat mana? Dekat ikan. Tracheol. Tracheol dekat serang. Permukaan peparu berlipat-lipat. Kat mana? Katak. Okay. Betul. Kita tengok betul tak? Okey. So jawapannya adalah C. Serangga ni patutnya R. Dia tulis C. C mana ada salah. So jawapannya itulah. Okey. Raja menunjukkan permukaan dalam dinding perut. Apakah fungsi sel parietal? Sel parietal. Okay, sel parietal ada sel utama, ada sel mucus. Mucus kita senang je. Hasilkan mucus. Okey. So jawapannya merembeskan asid hidroklorik. Sel parietal. Merembeskan asid hidroklorik. Okey. Okay, kita tengok soalan nombor 13. Dia cakap bahawa dekat sel darah merahnya ada antigen A. Okey. Dia tengok je kat ni ada antigen A. Maknanya dia darah apa ni? Kalau ada antigen A. Tengok antigen je. Dia darah apa? Tolong respon. Darah apa? Darah A. Darah A. Okey. Darah A. Darah A ni ditentukan sebab adanya antigen A. Okey, kita dah tahu ni adalah darah A. Dia cakap, apakah jenis kumpulan darah yang ditunjukkan? Kumpulan darah A. Nah, kita tengok apa yang ada dekat sel darah merah tu, antigen. Kalau B, darah B. Kalau ada dua-dua, AB. Kalau tak ada langsung, O. Okey, kita tengok pula ni, sistem pertahanan badan. Sakit, bengkak, kemerahan, kepanasan. Okey, apakah tindakan pertahanan badan yang ditunjukkan? Barisan pertahanan pertamakah? Keduakah? Ketigakah? Apa jawapannya? Yang pertama. Pertama,
Salah pertama apa? Yang Acid, kulit. kan? Kulit. Dekat kulit ada apa? Ada air mata lah. Ada air mata lah. Ini sistem pertahanan yang keberapa ni? Kedua. Kedua. Selain kita ada fagosit, kita ada keradangan. Fagositosis dengan kita ada keradangan. Keradangan adalah sistem pertahanan kedua. Yang ini kulit lah. Barisan pertama kulit. Apa yang ada kat kulit? Berasid lah. Ada lysosome lah. Ada macam-macam. Okey. Kalau barisan pertahanan ketiga, dia merujuk kepada antibody. Kalau fagositosis tadi, kita ada neutrophil dengan monosit. Neutrophil dengan monosit. T ni untuk telan. T untuk telan. Semua neutrophil ni ada granul. Monosit tak ada granul. Neutrophil ni ada 3. Dia punya nukleus ni ada 3 gitu. Ada 3. So T untuk 3 lah. Tapi monosit mono tu 1. Nampak? Nampak tak? Senang sikit kan? Neutrophil dia ada biji-biji ni, ada granul. Kemudian dia oleh kerana 3, T ni untuk 3. So nukleusnya ada 3. Lobus. Monosit 1 je. Okey, dah. Okey, lysosome mata. Air mata ada lysosome. Lysosome nanti boleh memusnahkan lah menghidrolisiskan ke bahan-bahan yang masuk tu. Okey, 16. Ini adalah synapse. Ini adalah synapse. Bonggol synapse. Okey. Impuls yang lalu dekat neuron, ini neuron, kita panggil dia adalah melalui impuls saraf ataupun dari impuls saraf. Ini adalah tenaga elektrik lah, bentuk tenaga elektrik. Tetapi ini pun tenaga elektrik juga, impuls saraf. Tetapi kat sini dia bukan tenaga elektrik, ini adalah tenaga kimia. Kenapa tenaga kimia? Sebab kita tengok kat sini, ini namanya vesicle synapse. Vesicle synapse ini dia membebaskan neurotransmitter ni. Ni biji-biji ni neurotransmitter. Neurotransmitter. Tak kisahlah acetylcholine ke, dopamin ke, neurotransmitter. Okay. Ini bila dikeluarkan, ini adalah utusan dalam bentuk kimia tau. Macam hormon gitu. Dia bentuk kimia. Kemudian apabila neurotransmitter ni pergi dekat reseptor, kat ujung ni ada reseptor. So dia bertindak balas bergabung dengan reseptor ni, dia mencetuskan impuls baru. Dia rangsang reseptor ni, kemudian dia cetuskan impuls baru. Okey. Kemudian dia tanya P tu apa? P ni mitokondria. Mitokondria untuk apa? Menghasilkan tenaga untuk pemindahan impuls merentasi. Itu yang hasilkan tenaga. So jawapannya itulah. Okey, itu dia. Kita tengok soalan nombor 17. Pesakit yang mempunyai masalah pankreas. Pankreas yang berpenyakit pada pesakit X telah dikeluarkan. Apakah rawatan yang patut diterima oleh X? Sekarang ni dia telah keluarkan pankreasnya. Pankreas ni ada 2 fungsi dia. Dia adalah kelenjar endokrin. Ingat tak kelenjar endokrin?
dia mengeluarkan dua hormon iaitu insulin dan glukagon. Insulin satu lagi glukagon. Ini hormon. Ini hormon. Fungsinya adalah untuk mengawal gula dalam darah. Kalau gula tinggi, insulin lah. Kalau gula rendah, glukagon. Okey. Ini kalau dia sebagai kelenjar endorfin, tetapi dia juga merembeskan sejenis jus iaitu pancreatic juice, pancreatic juice, jus pancreas, ataupun bahasa Inggerisnya pancreatic juice. Okey, pancreatic juice. Bermakna dia merembeskan enzim untuk pencernaan iaitu enzim LAT. LAT, LAT. LAT. Lipase amylase trypsin. Okey, dia cakap apakah rawatan dia terima untuk mengekalkan aras gula? Okey, dia tanya pasal aras gula je. So apa dia? Mengambil suntikan insulin dan glukagon secara teratur. Sebab dia tak ada dah. Pancreasnya dah dibuang. Maknanya tak boleh lah untuk untuk mengawal aras gula dalam darah. Dia juga menyebabkan pencernaan protein akan terjejas juga. Okey. Okey. Ini pula. Kat mana ni? Okey. Kalau kita tengok yang ni. Lubangnya ada dua kan? Ni apa namanya? Salur saraf. Ini salur saraf. Ni pun ada lubang juga. Ini tempat arteri. Tempat arteri masuk lalunya. Arteri masuk. Kalau ini saraf tunjang. Ini dekat tengkuk. Leher. Ini namanya cervix. Vertebra. Okey. Kalau kita tengok yang ini kita panggil vertebra thorax. Macam mana kita kenal ni vertebra thorax ni? Pinna neural dia panjang. Pinna neural dia panjang. Satu, pinna neural panjang. Kedua, kita banyak muka sendi. Ni muka sendi ni muka sendi. Ni pun muka sendi. Banyak muka sendi. Ini barulah lumbar. Kenapa kita tahu dia lumbar? Kerana ni sentrumnya besar. Biggest. B for biggest. Biggest centrum. Okay. So jawapannya apa tu? P. P ni dekat bahagian abdomen, lepas tu dekat leher dan juga thorax. Okay. Antara hormon berikut yang manakah membaiki lapisan endometrium uterus selepas haid berlaku? Lepas habis haid aja, apa yang berlaku? Memperbaiki, perkataan membaiki. Kalau membaiki adalah hormon estrogen. Estrogen di repair. Kalau progesteron dah lama selepas ovulation dia tinggi. Kita tengok ini, kita tengok satu-satu. Estrogen ni sebenarnya dihasilkan oleh apa? Dirembeskan oleh apa? Dihasilkan oleh folikel. Kemudian dia untuk memperbaikilah dinding endometrium. Okey, kemudian dia fungsinya selain daripada membaiki, dia juga mengawal ciri seks sekunder. Mengawal ciri seks sekunder perempuan. Kemudian kalau estrogen ni aras dia tinggi, dia akan merangsang kelenjar pituitary untuk merembeskan LH. Itu fungsi dia. Selain daripada itu,
Kalau estrogen tinggi, dia akan rangsang kelenjar pituitari, rembeskan LH. Progesteron pula dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh corpus luteum. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Apa dia fungsi progesteron? Untuk mengekalkan penebalan dinding endometrium untuk persediaan penempelan embrio. Okey. LH pula, apa fungsi LH? Untuk merangsang ovulasi. Untuk merangsang ovulasi. Okey. Dan juga merangsang perkembangan corpus luteum. Manakala FSH senang, fungsinya merangsang perkembangan folikel. Okey. Kita tengok pula soalan berikutnya. Hanin dan Hana adalah kembar seiras perempuan. Manakah benar mengenai persenyawaan yang berlaku untuk menghasilkan kembar seiras? Seiras. Seiras. Jadinya satu sperma, satu ovum, satu sperma, satu ovum. Hasilkan satu zigot. Berkembang menjadi satu embrio. Kemudian dia berpisah. Embrionya membahagi berpisah. Kemudian dia ada satu plasenta. Jadi dia berkongsi lah plasentanya. Lepas tu satu genotip. Satu sinotip. Maknanya sinotip tu muka sama. Jantina juga sama. Same jantina. Sama lah ya. Satu yang ni sama. Okey. So jawapannya apa? Satu sperma, satu ovum membentuk satu zigot. Kalau dua sperma, biasanya ini adalah kembar tak seiras. Kembar tak seiras. Tengok soalan nombor 21. Pada minggu ke-16, Dewi seorang wanita hamil dijangkiti virus. Jangkitan ini menyebabkan plasenta beliau berhenti berfungsi. 14, jadinya 4 kali 4. Ini bulan ke-4. Okey. Pada bulan ke-4, plasenta ini telah berfungsi sebagai sistem endokrin. Bukan sahaja plasenta berfungsi untuk tempat pertukaran bahan. Dia juga telah berkembang menjadi tempat kelenjar endokrin, pertukaran bahan. Dia adalah tempat endokrin. Endokrin kerana dia boleh merembeskan progesteron. Kalau sebelumnya tugas merembeskan progesteron dan estrogen adalah fungsi corpus luteum, tetapi selepas 4 bulan tugas corpus luteum telah diambil alih oleh plasenta. Iaitu maka apakah kesannya? Kita akan gugur. Sebab kalau plasenta ni berhenti berfungsi, maka
Bila placenta berhenti fungsi, progesteron tak ada. So progesteron tak ada, fetus akan gugur. Okay. Kita tengok soalan nombor 22. Apakah berlaku semasa proses X? Ini namanya proses apa ni? Pembezaan. Proses apa? Pembezaan. Ini proses pembezaan, tetapi kita tengok kat sini. Apa tu? Pembahagian sel yang pesat berlaku pada sel mereka. Bukan. Pertumbuhan sekundar, tumbuhan berlaku. Tak nampak. Penebalan pada dinding sel. Okay. Ada proses penebalan pada dinding sel. Pertumbuhan primer, tumbuhan berlaku. Okay. So jawapannya adalah penebalan dinding pada sel. Ini adalah untuk xylem lah, ada penebalan lignin. Xylem dia ada penebalan lignin. Kalau kita tengok ni adalah xylem. Jadi jenis xylem. Penebalan dia ada macam-macam. So ini adalah xylem. Ini xylem xylem. So kalau kita buat, sebenarnya ada banyak jenis xylem. Ada yang bentuk macam ni xylem. Okey, xylem ni maknanya L ni untuk lignifikasi lignifikasi, penebalan lignin. Dia ada banyak bentuk lah. Ada 4 setiap bentuk dia. Ada yang bentuk pit. Okey. Untuk apa xylem ni? Untuk mengangkut air dan juga garam mineral. Ini mineral, kalau terbalikkan jadi water. W-A-T-E-R, water. Ni kalau ni, X ni adalah bentuk xylem pada A. Akar dia bentuk X. Sebenarnya ni untuk mengelakkan xylem daripada ranak. Soalan nombor 23. C adalah mesofil palisad. Ni kita tengok atas lagi, bermula. Ni cuticle. Ada lilin untuk mengurangkan transpirasi. Ini adalah epidermis atas. Yang penting sifatnya adalah lucinar. Lucinar. Dan lipis. Ini adalah mesofil palisad. Yang disusun secara tegak, rapat-rapat. Untuk memaksimumkan penyerapan cahaya. Itu mesofil palisad lah. Selain dia paling banyak ada kloroplast. Paling banyak kloroplast. Okey, kemudian ada mesofil sponge ni. Mesofil sponge. Okey, berbentuk tidak sekata untuk menambahkan jumlah luas permukaan perisu padu. Ini adalah untuk pertukaran gas. Untuk pertukaran gas. Okey. So jawapannya mana? P dan Q. Okey, dia suruh bandingkan Mempunyai banyak kloroplast, mempunyai kurang kloroplast, betul. So jawapannya okey. Ini terbalik lah ni. Terbalik. Ini pun terbalik. Tersusun padat dan menegak. Padat, lepas tu menegak. Okey, ini tersusun longgar. So ada perbezaan dia. Okey, persamaan. Ini adalah proses fotosintesis. Oleh kerana ini adalah cahaya, maka dia adalah tindak balas bersandarkan cahaya. Tindak balas bersandarkan cahaya. Okey. Apa akan berlaku jika keamatan cahaya berkurangan? Maka akan kuranglah, keamatan cahaya kurang, maka kuranglah fotolisis air. Ini namanya fotolisis air. Fotolisis air berkurangan, air akan diuraikan dengan kurang, ini pun kurang, ini pun
kurang. Kalau dah kurang, oksigen akan kurang. Potensi saya bertambah pun salah, dia akan berkurang juga. Kadar penghasilan kanci pun bertambah, salah, dia akan berkurang juga. Sebab tindak balas tak bersandarkan cahaya, dia memerlukan produk yang daripada tindak balas bersandarkan cahaya. So, dia banyak oksigen pun salah. Banyak ni. Jadi kurang glukosa dihasilkan. Walaupun glukosa dihasilkan dalam tindak balas tak bersandarkan cahaya, tetapi dia memerlukan bahan-bahan daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Tindak balas, nanti cikgu ajar semula tentang ni, dia panjang. Ini tindak balas tak bersandarkan cahaya. Dia hasilkan apa? Dia hasilkan NADPH. Dan juga hasilkan ATP. Yang ini akan masuk dalam tindak balas cahaya ataupun tindak balas tak bersandarkan cahaya. Kemudian dia hasilkan produk sampingan oksigen. Tapi oksigen tak masuk pada tindak balas bersandarkan cahaya. Maka dia akan bebaskan apa nanti? Dia akan bebaskan daripada tindak balas bersandarkan cahaya, dia akan bebaskan glukosa. Dia akan hasilkan glukosa. Itu dia. Yang dibuang di sini adalah phloem. Yang dibuang adalah phloem. Phloem dibuang. Kesannya ialah food. Organic material. Tidak boleh diangkut. Organic substance. Bahan organik. Tak boleh diangkut. So, dia akan berkumpul di bahagian atas lah. Dia tak boleh. Tapi jawapannya ada dua kat atas. Ini pun betul, ini pun betul. Tapi mana jawapannya? Dia bengkak satu je bahagian atas saja. Bahagian bawah tak ada. Dia tak berkumpul. Okey. Sel tumbuhan muda telah dibuang ke semua akar rambutnya. Kadar transpirasi tumbuhan tersebut menurun. Antara penyertaan berikut manakah menerangkan keadaan tersebut? Bila dibuang akar rambut tu adalah tujuannya menambahkan jumlah luas permukaan. Akar rambut ni halus-halus kan? Akar rambut halus, so mengurangkan jumlah luas permukaan untuk penyerapan air. So kuranglah air yang diserap masuk. Sebab itu bila kurang air yang diserap masuk, kuranglah kadar transpirasi. 27 pula. Raja 17 menunjukkan satu anak benih diletakkan secara mengufuk untuk mengkaji gerak balas pertumbuhan. Antara berikut manakah menunjukkan gerak balas pertumbuhan yang betul? Ini adalah geotropisme. Geotropisme. Bila kita nampak tropisme, maknanya adalah tindak balas yang melibatkan pertumbuhan. Bila kita libatkan satu gerak balas pertumbuhan, mestilah ada rangsangan. Gerak balasnya mengikut arah rangsangan. Kemudian satu lagi dia melibatkan hormon. Pertumbuhan. Dia perlukan hormon. Hormon apa? Hormon auksin kalau kat sini. Hormon auksin. Bila tindak balas geotropisme, dia akan menyebabkan auksin terkumpul di belah bawah. Ni auksin.
sama. Oleh kerana dia tertarik kepada graviti, maka oksin akan terkumpul di bahagian bawah. Kepekatan oksin yang tinggi di pucuk, dia akan rangsang. Dia akan rangsang pertumbuhan. Macam ni. Okey. Kepekatan oksin tinggi di pucuk. Rangsang pemanjangan sel. Sini pula. Kepekatan oksin yang tinggi di akar rencat pemanjangan sel. Okey, bila rencat menyebabkan pertumbuhan sel di bahagian bawah lebih daripada atas. Itu yang menyebabkan dia bengkok. Dia bengkok ke atas. Ke atas. Manakala kat sini dia rencat, makna bahagian pertumbuhan sel di bahagian atas lebih daripada bawah. Sebab tu dia bengkok ke bawah. So, dia akan dapat macam ni. Kenapa oksin berada di bawah? Sebab tarikan graviti. Sebab tarikan geotropisma tu graviti. Tarikan graviti. Okey, tengok soalan nombor 28. Saya set jawapan pula. Pernyataan benar tentang persenyawaan ganda 2. Persenyawaan ganda 2. Kita ada ni. Induk ovari. Kita ada nukleus kutub. Lepas tu kita ada sel synergik. Ni antipodal. Sel antipodal. Kemudian ada ovum ataupun jamit betina. Bawah ada sel synergik kat sini. Ni antipodal. Ni nukleus kutub. Ni ovum atau gamit betina. Ni sel synergik. Okay. Kemudian kita ada tiub dia bunga. Kita ada tiub dia bunga. Dalam dia ada gamit jantan. Ada dua lah. Mula kita ada nukleus tiub. Kemudian nukleus tiub dia degenerate lah. Kemudian tinggal lah gamit jantan ni. Gamit jantan. Kenapa dipanggil persenyawaan ganda 2? Mana mesti ada dua persenyawaan. Antara apa? Antara gamit jantan dengan ovum. Satu gamit jantan bergabung dengan satu gamit betina untuk membentuk pundi embrio. Dua nukleus haplot terbentuk di dalam ovul bergabung dengan dua gamit jantan. Satu gamit jantan bergabung dengan nukleus tiub untuk membentuk zigot diplot. Betul. Dua nukleus kutub bergabung dengan satu nukleus gamit jantan untuk membentuk endosperma. Betul. Okey, 29. Pembentukan buah tanpa penderbungaan, tanpa biji lah nanti.
kita panggil dia parthenocarpy. Parthenocarpy. Maknanya pembentukan buah tanpa biji, no biji. No biji. No persenyawaan. No persenyawaan. Okey. Buah tanpa biji. Parthenocarpy. Pembentukan buah tanpa biji. Itu pakai homooksin. Sembuh je pada bunga. Tak ada persenyawaan. Okey. Ini pula. Ini adalah pneumatophore. Dekat pokok bakau. Pneumatophore. Halophyte. Tumbuhan halophyte. Untuk apa? Untuk pertukaran gas. Kenapa dia akan naik atas? Kerana dia terendam dekat air. So kalau dia terendam kat air, dia perlukan bernafas. So dia tumbuh naik ke atas. Kat situ ada lentisil untuk pertukaran gas. Kita tengok 31. Organisma eukaryote. Eukaryote maknanya nukleusnya ada membran nukleus. Membran nukleusnya ada membran nukleus. Nukleus dan komponen sel diseliputi oleh membran heterotrof atau autotrof. Okey, mana dia? Mana nukleusnya ada diseliputi dengan membran. Yang kita dah belajar, kita tahu bahawa euglena. Euglena lah yang ada. Kalau Vibrio chorea ni bakteria. Bakteria dia tak ada dinding dia tak ada dinding nukleus, dia tak ada membran nukleus. Dia punya kromosomnya bersepah gitu aja. Bukan bersepah lah, maksudnya tidak duduk dalam membran. Okey. Ini pula nitrat kembali kepada atmosfera, maknanya pendinitratan. Atmosfera pengikat nitrogen. Nitrogen tumbuhan jadi amonia, ini adalah penguraian kan. Betul tak? Kita nak proses P dan S. S ni adalah penitritan. Ini pun penitritan juga. Dia tanya apa? Dia tanya apakah nama P? P adalah pendinitritan. Okey. Pendinitritan ada dua. Okey, kemudian mana dia? Dia nak organisma S. S ini adalah nitrosomonas. Kenapa? Sebab sini amonia. Nitrosomonas. Kat sini nitrobacter. Sini nitrobacter, sini nitrosomonas. Itu jawapannya A. Antara berikut malaikat dapat ditentukan menggunakan kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Okey, cara formulanya nak kira populasinya 1/2 bagi 2 tanda. Maknanya bilangan tangkapan pertama darab dengan bilangan tangkapan kedua bagi dengan bilangan bertanda tangkap kedua. Okey, itu cara nak kira dia populasi.
ditentukan menggunakan kaedah. Okey, saiz populasi burung pipit benggala di sawah padi, saiz siput babi. Yang boleh tangkap boleh tanda, lepas tu boleh lepaskan. Kalau kita tengok sini pokok bakau dengan pokok semalu, dia tak adalah nak payah nak tangkap, nak tanda dah. Dia memang duduk je kat situ. Ini untuk haiwan yang bergerak. Okey. Ini kita pakai kodrat lah ini. Kita pakai kodrat. 34 adakah benar tentang eutrofikasi? Eutrofikasi. Cikgu nak besarkan A. Eutrofikasi A for alga. Sebabnya adalah pertumbuhan alga secara besar-besaran. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh baja nitrat ataupun baja fos yang dialirkan ke sungai yang akhirnya akan masuk ke tasik, menyebabkan nutriennya bertambah dalam tasik ni, maka alga pun tumbuh dengan pesat di permukaan kolam atau tasik. So cahaya matahari tak boleh nak sampai ke dalam air. Tumbuhan tenggelam tak boleh jalankan proses fotosintesis, kurang oksigen, ikan pun nanti akan mati. So, jawapannya peningkatan fosfat dan nitrat menggalakkan pertumbuhan alga di permukaan air. Okey, itu dia. Raja 3.5. Okey, kita tengok apa yang tak kena dekat ni. Okey, ni kita dah nampak dah. 21. Kemudian kita nampak lagi satu ni, tengok jantinanya. Lelaki ke perempuan ni? Tengok ni lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Ini adalah lelaki boy. Sebab apa? Jadi X yang besar ni X, yang kecil ni Y. Okay, bila nampak 21 di Down syndrome, Down. Lelaki kan? Lelaki. Ingat boy, cikgu dah tulis dulu boy. Boy yang ada Y. Kromosom X lebih besar daripada kromosom Y. Tengok 36. Dia cakap B besar adalah apa ni? White flower control by recessive B. White flower adalah gene yang allele yang resesif. Jadinya ini kita automatik tahu B kecil. Ini sama ada dia B besar ataupun B besar B kecil. Tetapi anak dia adalah nisbah 1:1. So kalau kita kawinkan B besar dengan B kecil dengan 1, 2, 3, 4 ni, kita dapat 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Kita akan dapat semua. Jadi semua dia akan dapat semua warna purple. Purple. Tetapi kalau kita B besar, B kecil dengan B kecil. Okey, kita buat 1, 2, 3, 4. 1, 3. 1, 4. 2, 3. 2, 4. Okay, kita akan dapat ni warna purple sebab ada root besar. Ni warna putih. So jawapannya adalah ni. Okey. 37. Mana variasi yang disebabkan oleh faktor genetik? Katanya kita ada variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. Tak. Kalau tak, keturunan. Kekal. Ketara.
Dan T ni disebabkan oleh gen tunggal. Gen tunggal. Hilang pula bunyi ni. Tak. Saudara keturunan kekal. Ni tunggal. So, mana yang boleh lukis huruf T? Ni lah. So, jawapannya ni. Ini adalah selanjar. Ini pun selanjar. Disebabkan oleh alam sekitar. Sikit lagi. Mengalami Klinefelter. Klinefelter ni lelaki tau. Lelaki yang ada sifat keperempuanan. Lelaki dia. Tapi ada sifat feminin sikit. Dia adalah 44 campur XX1. Pada kromosom set X. So, tak dijangsi kromosom X semasa metafasa 2. Okey, apa jawapannya? Tak dijangsi kromosom X semasa meiosis 1. Semasa meiosis 1 tak dijangsi. Kita kata terima kasih. Ini yang normal. Kalau dia senyawa ni dapat tak dijangsi kromosom X semasa meiosis 1. Ni kenapa? Ini metafasa salah. Kalau sini meiosis 2 pun betul. Dia tulis anafasa 2 boleh. Ni metafasa tak boleh. Ini mesti pada anafasa. Dia anafasa. Okey. Antara berikut manakah bukan ciri kebaikan makanan terubah genetik? Tidak memberi kesan kepada pengguna, mempunyai kandungan nutrien yang tinggi, dia dapat digunakan dalam bidang perubatan, mempunyai daya bintang yang tinggi terhadap serangan perosak. Itu dia kebaikan dia. Dia ada kesan negatif juga. Antara berikut bukan sumbangan bioteknologi. Partinokapin ni penggunaan hormon. Sebab itu dia bukan bioteknologi. Yang lain tu semua adalah bioteknologi kalau kita tengok sini. Menghasilkan hormon insulin. Ini datang daripada apa? Daripada DNA dalam pankreas manusia. Menghasilkan tanaman seperti dengan mempunyai ciri istimewa. Okey, ini bioteknologi. Ini pemprofilan DNA untuk menyelesaikan masalah genetik. Okey, ini pun pakai DNA. Okey, ada soalan? Faham. Okey, ada soalan? Tak je. Okey, alhamdulillah. Dah selesai. Nanti awak tolong jawab semula. Jawab semula. Nanti cikgu send soalan dia kat grup. Okey, cikgu minta ampun dan maaf di atas segala kesalahan, kesilapan, kekurangan cikgu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifara dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Okey, minta ampun, minta maaf. Terima kasih masuk kelas cikgu. Cikgu doakan awak berjaya dengan cemerlang di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak cikgu. Okey, terima kasih juga.